saya agak bang sikit atau saya nak tarik perhatian tentang kompaun yang dicadangkan dikenakan ke atas ahli dalam ruang. Sekiranya ini berlaku kepada jawatan Dewan. Inilah prosedur yang selalu diamalkan kerana seperti yang Tan Sri Speaker tahu, ahli parlimen kita ada kekebalan di sini. Dalam Dewan di mana kalau ada pihak pengawal kuasa, masuk polis dan sebagainya, nak masuk ke Dewan untuk menjalankan tugas, kena minta izin daripada Tan Sri Speaker. Dan sekiranya ada satu keputusan untuk membenarkan pegawai kesihatan, saya bukan salahkan mereka. Yang betul. Dah hanya cakap tentang proses dan prosedur saja. Sekiranya ini dilaksanakan, kena rujuk kepada jawatankuasa pilihan itu Dewan, House Committee. Saya harap perkara ini boleh ditimbang oleh Tan Sri, supaya kita mengikut lunas-lunas ditetapkan tanpa menjejaskan kekebalan ahli parlimen dalam ruang parlimen, bangunan parlimen. Sekian, terima kasih. Baik, saya setuju. Saya akan minta dengan Kementerian Kesihatan supaya kita ikutkan peraturan supaya clearance daripada jawatankuasa ini akan terdapat sebelum kita laksanakan tugas tersebut. Sebelum itu, Ketua. Terima kasih Tuan Tan Sri kerana bagi peluang saya lah untuk komen sikit pasal program hari ini. Saya rasa ini program yang amat baik, terutama kepada generasi-generasi yang agak tua macam saya lah, yang ke atas, yang kurang muda lah. Yang kurang muda. Jadi saya rasa program yang baik dan saya tengok Klanet Parlimen ni terbaik. Saya compare dengan ATM punya Klanet lebih kurang sama. Jadi saya rasa apa yang dibuat oleh Datuk Dr. Muru tu sebagai ketua Klanet Kesihatan Klanet Parlimen tu amat baik. Dan saya banyak kali pergi ke Klanet tu. Orang tua biasalah. Kita terpaksa tengok apa lagi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih dan saya sokong program yang dibuat pada ini. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Ya, Juruto. Tan Sri Speaker, sebelum saya bangun ni atas isu peraturan, tapi memandangkan ada yang berhormat telah ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Saya juga ingin turut serta mewakili semua ahli-ahli parlimen untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tan Sri Speaker yang saya percaya pertama kalinya dalam sejarah menunjukkan keprihatinan Tan Sri Speaker ke atas kesihatan semua ahli-ahli parlimen, bukan saja semasa persidangan ini berlangsung tetapi juga untuk 1 tahun. Dan pada masa yang sama, saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Dr. Muru dan kaki tangan beliau di klinik, kerana bila saja kita melangkah masuk ke klinik beliau, beliau tidak jemu memberikan perhatian untuk memberi pemeriksaan kepada kita dan memberi ubat-ubat sekiranya kita tidak sihat. So, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Tan Sri Speaker dan juga kepada Datuk Muru dan kaki tangan Kementerian Kesihatan yang berkhidmat di klinik Parlimen sentiasa penuh masa. Tan Sri Speaker, saya bangun kerana saya merujuk kepada Peraturan 36 yang melarang seseorang ahli mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain, dan juga Peraturan 36/12 di mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis. Kemarin saya telah memajukan satu usul ke pejabat Tan Sri Speaker untuk merujukkan ahli Parlimen Pendang ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan kerana ucapan yang telah dibuat oleh beliau pada 4 hari bulan November, iaitu pada hari Isnin, 2 hari yang lalu, di mana dalam perbahasan beliau, ahli Parlimen Pendang telah mengeluarkan kenyataan yang bersifat tuduhan liar terhadap parti DAP, ahli Parlimen DAP, dan kononnya seorang bekas Menteri Sumber Manusia dengan dakwaan bahawa terdapat
94 juta ringgit Malaysia dirampas oleh SPRM. Ketika itu saya telah bangun dan saya telah bantah, dan Timbalan Speaker yang mempengerusikan mesyuarat meminta saya untuk memasukkan satu usul. Saya telah akur kepada arahan dan petua yang dibuat oleh beliau, tetapi pada masa yang sama saya telah membawa perkara ini, saya telah bangun pada hari ini untuk membawa perkara ini kepada perhatian Tan Sri Speaker. Perkara ini perlu dilihat semula kerana pihak SPRM telah pun mengeluarkan satu kenyataan dengan serta-merta pada petang 4 hari bulan menafikan tuduhan liar yang dibuat oleh Yang Berhormat Pendang. Jadi saya merasakan bahawa walaupun kita membuat satu usul untuk merujuk beliau kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan, tidak ada perkara-perkara yang boleh diperjelaskan oleh beliau dalam pembelaan. Kerana keterlanjuran beliau, di mana beliau melanggar peraturan-peraturan Dewan adalah begitu jelas. Di mana kenyataan yang dibuat oleh beliau itu telah disangkal dan dinafikan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Pengarah SPRM mengatakan bahawa SPRM tidak pernah merampas wang itu ataupun membuat apa-apa kenyataan akhbar. Jadi soalan saya adalah dari mana sumber itu diambil Yang Berhormat Pendang? Dan kalau kita membenarkan ahli-ahli parlimen datang ke Dewan menggunakan kekebalan dalam Dewan untuk membuat ucapan yang bersifat tuduhan liar terhadap ahli-ahli parlimen yang lain, di manakah noktahnya? So saya minta perkara ini adalah serius, jadi saya dengan penuh takzim, dengan penuh hormat, memohon Tan Sri Speaker melihat semula kalau boleh membuat ruling atas perkara ini dengan serta-merta dan mengambil keputusan kalau boleh Tan Sri Speaker. Terima kasih Tan Sri Speaker di atas peluang yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Jultung. Saya ikuti perdebatan yang berlaku perbahasan sama saya. Jadi saya ada dua option. Option pertama ialah saya proseskan beberapa usul yang dikemukakan oleh Jultung dan akan panjanglah cerita dia hinggalah membawa ketetapan ahli terkuasa. Option yang kedua yang saya ada ialah kita selesaikan di sini. Saya kalau sekiranya sedang merasakan selain daripada bukti yang dia ada, kalau dia terlanjur, dia maaf. Tetapi oleh kerana Pendang tidak ada, Ketua Whip ada. Saya melihat handset balik ya. Dan pada 4 bulan November 14-11 yang lalu, ya, saya merasakan bahawa memang Pendang terkhilaf apabila menyebut sebanyak 3 kali bahawa saya baca, baik itu juga dengan kes 94 juta yang mana didapati sebuah rumah seorang menteri pemimpin jumpai 94 juta. Sampai sekarang kita tidak tahu sampai setakat mana siasatan itu dibuat. Audit dalam Kementerian Sumber Manusia dahulu yang mana jumpai wang 94 juta. Itu statement pertama. Statement kedua pada muka surat 72 dalam ucapan yang sama, beliau juga menyebut kenyataan ini telah dibuat oleh Ketua Pengarah SPRM bahawa mereka telah menjumpai 94 juta di dalam rumah Menteri KSM pada ketika itu. Jadi saya nak tahulah, itu saya kata saya nak tahu setakat mana siasatan itu, dan dah lama setahun lebih ini dan Menteri pun dah ditukarkan. Dan statement yang ketiga dalam ucapan yang sama, inilah maklumat official announcement by Ketua Pengarah SPRM. Datuk Yang Dipertua, RM 94 juta dijumpai dalam rumah cash, dalam rumah menteri pada waktu itu. Baru 4 bulan baru, kalau tak silap, jadi menteri di. Saya juga telah menerima salinan daripada SPRM bahawa SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ingin menjelaskan dan menegaskan bahawa Ketua Suruhanjaya tidak pernah membuat sebarang kenyataan yang mendakwa 94 juta telah ditemui di kediaman bekas menteri seperti dinyatakan oleh Parlimen Pendang, Parlimen. Baik, saya nak
saya tidak tahu sama ada sedang ada bukti yang lain selain daripada apa yang telah pun saya nyatakan seperti yang termaktub dalam surat yang ditulis oleh saya. Jadi oleh kerana Pendang tidak ada di sini, saya mohon kalau boleh Ketua WIP maklumkan kepada Pendang, dia ada 2 option. Yang pertama, masuk jelaskan kalau dia ada bukti. Kalau dia ada bukti, jelaskan bahawa ini bukti kan bahawa PRM juga salah dan siasatan telah dibuat. Jadi kita boleh proceed. Kalau tidak, cukup. Saya ingat itu baik. Terpulanglah pada dia. Saya minta Ketua WIP maklumkan kepada dia. Tan Sri Speaker, atas peraturan sama. Kejap. Saya akan ini. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Ketua. Saya sendiri pun setujulah kalau kita cadangkan satu penyelesaian. Kalau dalam mahkamah ni, Tung ni penuh raya lah. Dia peguam bela dan hormat sebagai hakim. Jadi saya rasa kedudukan kami orang undang-undang, kita boleh tetapkan satu tarikh. Case management, whatever. Untuk saya rundingkan kes Pendang ni, sebab saya pun kena dapatkan arahan, instruction daripada dia. Jadi saya minta ditetapkan satu tarikh. Fix a date and then kita settlekan di sini. Saya nak selesaikan cara yang terbaik. Speaker, atas peraturan Sebelum sama. tu, ini kejap. Sebelum tu ada satu lagi yang saya juga nak ingatkan kepada Ketua WIP. Ingatkan juga Pendang. Saya telah menulis surat kepada beliau pada 22 Julai. Mohon untuk secara dia buat kenyataan yang mengatakan apabila timbalan arahkan dia keluar. Dia keluar buat statement, apa yang dia keluarkan? Dia kata apa? Dalam parlimen sekarang sedang dikuasai oleh Tan Sri Speaker melakukan kezaliman bermula dengan Pendang, kemudian kepada Macang dan seterusnya akan terus. Kezaliman itu kalau tidak dihalang daripada sekarang, 3 hari aku kena. Jadi isu ini saya dah minta. Yang perisai bukan saya. Yang perisai ialah timbalan. Timbalan yang kenakan atas dia. Dia harus terimalah yang dibuat. Tapi untuk keluar dan mengatakan saya zalim, saya yang menguasai. Jadi saya tulis surat kat dia, you can't do that. Kita kawan. Tapi bila I am here, saya ada responsibility. Pula Kenan saya, orang Kedah kata Kenan lah. Tak elok, tapi dia sampai sekarang dia tak jawab. Jadi Ketua WIP saya minta, dia mesti bezakan kawan dan juga sebagai ahli parlimen dan speaker. Kita boleh remind dia, kita buat case management. Silakan. Atas peraturan yang sama. 6.12. Standing order berapa tu? 36.12. Okey. Kelirukan Dewan. Semalam Ahli Parlimen Jelutong dan juga Kota Melaka telah menyuruh Pendang untuk tarik balik. Dia telah dibagi peluang untuk tarik balik, tapi dia duduk diam saja. Jadi chance memang sudah dibagi, tapi lepas SPM memberi kenyataan, dia tahu dia sudah terkilaf, dia sudah buat satu kenyataan yang salah. Nanti bagi saya habis dulu. Tapi dia enggan untuk tarik balik. Dan ini bukan kali pertama. Minggu lepas Pasir Putih telah membuat satu kenyataan bahawa ahli Parlimen Bukit Gantang dapat kontrak dan ia telah dinafikan oleh Perdana Menteri. Dan kalau kita lepaskan mereka begitu saja, lain kali ahli Parlimen Pemangkang akan juga buat kenyataan-kenyataan yang sebegitu. Dan itu tidak adil untuk DAP dan juga tidak adil untuk Batu Gajah. Kerana sampai hari ini tak ada satu keputusan. Dan justice delayed is justice denied. Jadi saya minta Tuan Speaker untuk buat satu keadilan untuk pihak kami. Baik. Tan Sri Speaker. Pendang mesti digantung. Sebab ini satu kesalahan yang amat berat. Kapal duduk. Kapal mesti ingat kepada mereka yang bersemangat. Saya faham untuk mempertahankan standing order kita. Dalam Dewan ini, insan yang paling berkuasa ialah saya. Insan yang paling berkuasa dan saya juga akan berpandukan kedua buku ini. Di kanan saya ialah perlembagaan, di kiri ia peraturan mesyuarat. Saya akan gunakan kedudukan saya sebaik mungkin. Cuma yang saya minta supaya tidak semua perkara itu mesti saya ikut dalam buku ini. Kadang-kadang saya gunakan budi bicara. Sebab itu kadang-kadang ada di antara Yang Berhormat yang terlepas, terlajak, terlebih.
saya kata slow down. Because yang pertama sekali, kita ada kamera. Yang kamera ini, 18 ini akan pancarkan apa juga tindakan yang berhormat di luar. Orang di Zimbabwe pun dapat. Orang di Uganda pun dapat tahu. Yang kedua, kita ada tetamu-tetamu daripada budak sekolah hinggalah belia-belia yang ada sekarang ini. Jadi saya selalu sebut bahawa kita mestilah menjadi pemimpin yang baik. Jadi untuk itu kadang-kadang saya akan gunakan kedudukan saya untuk menasihati yang berhormat supaya just follow the decorum dan juga undang-undang yang telah kita setujui. Hukum ini kita yang buat. Jadi ikut peraturan. Namun pun begitu, kalau yang berhormat tak boleh ikut, jadi saya terpaksa ikut undang-undang lah. Sebab itu saya ingat, please be careful. If you are not very sure of the facts, betul, saya faham yang berhormat juga kadang-kadang nak main politik. Tapi susun ayat itu supaya ianya jangan perangkap yang berhormat. Yang berhormat mungkin nak tanya tentang itu. Bolehkah saya mengetahui lebih lanjut tentang isu ini 1, 2, 3? You ask the question first. Dan you buat statement yang apa yang buat statement. Rather than you terus tuduh dan itu akan menjadi tuduhan. So please understand. Main dengan supaya tidak terperangkap dengan isu-isu. Baik. Sila. Terima kasih. Betul lah. Kami menghormati Tuan Speaker sebagai insan yang paling berkuasa dalam Dewan. Dan saya selaku timbalan whip parti DAP di dalam Dewan ini, saya nak rakamkan kritikan sekeras-kerasnya terhadap Pendang. Dan bagi kami, kita DAP, kita perlu pertahankan maruah parti DAP kita. Kita tidak boleh membenarkan siapa-siapa membuat tuduhan, fitnah, pembohongan dengan hasrat nak memusnahkan imej parti DAP. Jadi saya rasalah, saya minta supaya Tan Sri Speaker boleh mengenakan hukuman yang sekeras-kerasnya terhadap Pendang. Ini bukan kali pertama Pendang buat sedemikian. Dan ini bukan kali pertama wakil rakyat ahli parlimen daripada Perikatan Nasional membuat sedemikian. Sebelum itu, Kepala Batas menduduh kononnya ada hubungan kait antara Bagan dengan Chemping. Satu tuduhan yang fitnah. Hari ini ulang sekali lagi Pendang mengeluarkan statement yang langsung tidak pernah dikeluarkan oleh SPRM. Okey. Jadi saya rasa kita perlu rujuk beliau kepada jawatan kuasa pilihan khas, pilihan hak dan kebebasan. Supaya dia dikenakan hukuman yang sekeras-kerasnya. Supaya memberi teladan kepada ahli parlimen yang lain. Jangan sebarang ucap dalam Dewan yang mulia ini. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Baik, Kota Melaka, saya nak tamatkan perbahasan berkenaan ini. Sebab kita telah buat keputusan bahawa Ketua Whip, PN dan Jelutong akan duduk bersama saya dan kita find the best solution. Okay? Dan apa juga keputusan itu kita akan maklumkan ke Dewan kemudian. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 45/2024, Undang-Undang Perbekalan 2025 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Baik. Saya minta maaf sebentar. Baik. Yang berhormat, pada hari ini bermulanya giliran bagi Yang Berhormat Menteri menjawab perbahasan Belanjawan 2025 peringkat dasar selama 4 hari, iaitu sehingga Selasa 12 November 2024. Sehingga Selasa 12 November 2024. Saya ingin mengingatkan semua ahli yang berhormat agar tidak membangkitkan isu-isu baru semasa Yang Berhormat Menteri menjawab. Ini bagi memberi peluang kepada Yang Berhormat Menteri menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan semasa perbahasan sejak 3 minggu yang lalu. Yang Berhormat Menteri bolehlah menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang sedang berada dalam Dewan ini.
Manakala isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat yang tiada dalam Dewan semasa Yang Berhormat menjawab akan diberi jawapan secara bertulis. Pada Yang Menteri, saya ingatkan, mesti memberi komitmen untuk memberi jawapan bertulis kepada isu-isu yang dibangkitkan, maka ianya perlu diberi dalam tempoh 5 hari kepada ahli Yang Berhormat yang bertanya. Baik, di samping itu saya akan juga selepas ini menjemput susunan menteri-menteri yang akan menjawab ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi 30 minit, diikuti oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama 30 minit, kemudian Menteri Jabatan Perdana Menteri Ipoh Barat mewakili Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan 30 minit, dan Yang Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Koperasi Sungai Buloh bagi menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan hal-hal yang berkaitan dengan mitra. Baik, untuk itu saya jemput Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Silakan.